billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita sama-sama dapat meneruskan aktiviti seharian kita di atas muka bumi Allah ini, dan kita bermohon, kita mengharapkan kepada Allah supaya kita semua ini sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam tahun 4 unit 1, iaitu dalam bidang jawi. Unit 1 yang bertajuk Kenali Saya. Kita boleh lihat dalam muka surat 58 di dalam buku teks pendidikan Islam tahun 4. Okey, untuk pada muka surat 58, perhatikan dengan teliti. Okey, ada tulisan tasik air tawar, doa baik di atas daun, Ong, Aisyah dan Al-Quran. Okey, sila kenal pasti kedudukan huruf hamzah. Okey, kita kenal pasti. Cuba kita tengok air, alif, hamzah, ya, ra. Di manakah kedudukan hamzahnya? Terletak di atas sedikit. Seterusnya doa, dal, ain, alif, hamzah. Kamu lihat hamzah tu terletak di bawah sedikit daripada huruf alif. Seterusnya baik, ba, alif, hamzah, ya, qaf. Di mana kedudukan hamzahnya? Terletak di atas sedikit. Lepas tu di atas dal, alif, ta, sin. Kamu dapat lihat kedudukan hamzah ini berada di atas huruf alif. Okey, seterusnya dal, alif, hamzah, waw, nun. Di mana kedudukan hamzah seperti yang sebelum tadi. Seterusnya hamzah, waw, nga. Hamzah berada di separuh huruf waw, separuh atas. Aisyah, Aisyah ada kedudukan rumahnya, ada rumahnya sendiri. Seterusnya Al-Quran, hamzah terletak di bawah ataupun separuh bawah daripada huruf alif. Okey, maknanya ini adalah kedudukan huruf-huruf hamzah di dalam tulisan jawi. Okey, kedudukan huruf-huruf hamzah. Kedudukan huruf hamzah di dalam tulisan jawi ini ada 5. Okey, ada kedudukan huruf hamzah di dalam tulisan jawi ada 5. Yang pertama, hamzah di atas huruf alif. Yang pertama, hamzah di atas huruf alif. Yang kedua, hamzah di bawah huruf alif. Yang ketiga, hamzah 3/4 daripada garisan. Yang ketiga. Yang keempat, hamzah setara dengan garisan. Dan yang kelima, hamzah yang berumah. InsyaAllah Ustaz akan terangkan 5 ini. Pertama, hamzah di atas kedudukan huruf alif. Okey, hamzah yang berkedudukan di atas huruf alif. Tengok, perhatikan. Okey, kita terus kepada pengertian. Okey, kata dasar yang bermula dengan huruf alif
dan didahului dengan imbuhan awalan dal, sin, kaf, huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Kita ulang sekali lagi. Kata dasar yang bermula dengan huruf alif dan didahului dengan imbuhan awalan dal, sin, kaf, huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Okey, tadi kita sebut hamzah di atas huruf alif. Apakah dia? Pertama, kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Di mana kata dasar yang bermula dengan huruf alif? Iaitu urus. Tengok, alif, waw, ra, wa, sin, urus, alif. Dimulakan dengan huruf alif. Yang kedua, alif. Alif, lam, ya, ha. Dimulakan dengan huruf alif. Kata dasar alif. Lepas tu kata dasar orang. Dimulakan juga dengan huruf alif. Lepas tu kata dasar ikat. Dimulakan juga dengan huruf alif. Kata dasar arah dimulakan dengan huruf alif. Dan kata dasar empat dimulakan dengan huruf alif. Kata dasar ini, kata-kata dasar yang dimulakan huruf alif ini apabila didahului dengan huruf imbuhan awalan dal, sin dan kaf, maka huruf hamzah perlu diletak di atas huruf alif. Contoh, kata imbuhan awalan dal. Tadi kan urus. Okey, urus diletakkan sebelumnya diawali dengan huruf dal. Diurus. Jadi hamzah itu mesti diletak di atas alif. Alih, dialih, dialih. Letak huruf hamzah di atas alif. Lepas tu orang, seorang. Jadi seorang. Nampak kedudukan hamzah? Lepas tu sin, seikat. Sin, alif, alif. Tambah hamzah di atas. Ke arah, ke arah. Tambah hamzah di atas. Keempat, keempat. Okey, kita bagi contoh. Kita nak beri contoh apa? Kita bagi contoh nak contoh apa ya? Apakah perkataan dasar, kata dasar yang bermula dengan huruf alif? Olah, olah, olah. Olah, alif, waw, lam, ha. Olah. Ditambah huruf dal atau sin atau kaf. Diolah, seolah, keolah. Ada tak ada? Yang ada dal dengan sin. Kalau diolah, dia akan jadi diolah. Tambah huruf hamzah. Seolah, sin, waw, lam, alif, hamzah. Seolah. Okey. Apa lagi contoh? Tadi dia bagi contoh. Kita tengok contoh ikat. Okey, kita bagi contoh ikat. Ikat, alif, ya, kaf, ta. Ikat. Okey, ikat didahului dengan huruf dal, huruf sin, huruf kaf. Kalau diikat, ditambah jadi diikat. Huruf alif didahului dengan imbuhan
awalan dal, maka huruf hamzah diletakkan di atas. Yang kedua, seikat. Sin, alif, ya, kaf, ta. Seikat. Okey, huruf kata dasar alif. Kata dasar yang didahului dengan huruf alif, kemudian didahului juga dengan imbuhan awalan sin. Jadi sin, alif, hamzah, alif, hamzah di atasnya. Seikat. Kalau keikat ada? Tak ada. Kalau ada pun letaklah huruf hamzah. Okey. Tadi kedudukan hamzah yang pertama ialah hamzah di atas huruf alif. Bila nak letak hamzah di huruf alif? Maknanya apabila kata dasar yang didahului dengan huruf alif. Contoh di sini urus, alih, orang, ikat, arah, empat, didahului dengan imbuhan awalan dal, sin dan kaf, maka huruf alif itu hamzah terletak di atas huruf alif. Ustaz ulang balik. Kata dasar bermula dengan huruf alif. Kata dasar bermula dengan huruf alif. Okey. Dan didahului dengan imbuhan awalan dal, sin, kaf. Huruf hamzah perlu diletak di atas huruf alif. Okey, baik. Tadi kita dah belajar hamzah di atas huruf alif. Yang kedua, hamzah di bawah huruf alif. Hamzah di bawah huruf alif. Ada tiga di sini. Yang pertama, kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Contohnya Islam. Okey. Contohnya Islam. Kamu lihat alif, di bawahnya huruf hamzah, sin, lam, alif, mim. Pertama, kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan i tunggal. Perkataan yang bermula dengan i tunggal. Contoh i dagang, email, i operasi, i tiket dan sebagainya. Yang ketiga, kata sapaan. Ada tiga perkara hamzah di bawah huruf alif. Yang pertama, kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Kata pinjaman daripada bahasa Arab. Huruf hamzah di bawah huruf alif. Okey, yang kedua, perkataan yang bermula dengan i tunggal. I dagang, email, i operasi, i sekolah, i kehadiran dan sebagainya. Yang ketiga, kata sapaan. Okey, perkataan Islam. Okey, tadi perkataan Islam, hamzah di bawah huruf alif. Dikekalkan hamzah di bawah huruf alif walaupun didahului dengan imbuhan awalan dal, sin, kaf. Contoh diislamkan. Okey. Kata dasar berasal daripada bahasa Arab Islam. Kata dasar Islam ini hamzahnya terletak di bawah alif. Walaupun kata dasar Islam ini akan didahului dengan imbuhan awalan dal, sin dan kaf, ia hamzahnya tetap di bawah alif. Contoh. Okey. Islam. Okey. Islam hamzahnya di bawah alif walaupun didahului oleh imbuhan awalan dal, sin, kaf, ianya tetap berbaris, hamzah tetap baris bawah, bukan di atas. Okey, contoh diislamkan. Contohlah ni, diislamkan.
Hamzah bukan terletak di atas, tapi dia kekal di bawah. Se-Islam. Sin, alif, sin, lam alif, mim. Kan? Bukan Hamzah terletak di atas, tapi terletak di bawah. Tetap di bawah. Yang ketiga, ke Islam. Sama jugalah ke Islam. Hamzah terletak di bawah. Seterusnya yang ketiga, Hamzah 3/4 daripada garisan. Hamzah 3/4 daripada garisan. Okey, kita tengok muka surat 60. Hamzah 3/4 daripada garisan. Ada 3 keadaan Hamzah akan terletak 3/4 daripada garisan. Ini contoh dia. Ini huruf Hamzah. Ada garisan bawah, ada garisan atas, garisan tengah. Okey. Lepas tu ada dibahagi lagi 2. Hamzah terletak di sini. Okay, ada 3 perkataan. Ada 3 keadaan Hamzah 3/4 daripada garisan. Yang pertama, perkataan berimbuhan an dan i. Yang kedua, kata nama khas. Yang ketiga, kata dasar daripada suku kata gabungan ai, au dan ui. Okey, kita tengok. Yang pertama, perkataan berimbuhan an dan i. Tengok an. Kalau contoh perkataan berimbuhan an, bacaan, tajaan, perasaan, kejayaan. Okey, perkataan berimbuhan an, Hamzah, kedudukan Hamzah adalah 3/4 daripada garisan. Kamu perhatikan betul-betul, tengok di sini. Okey, yang kedua, kata imbuhan i, Hamzah ya, hargai, mewarnai, disukai, melalui. Ini pun apabila kata dasar itu ada imbuhan i, Hamzah terletak 3/4 daripada garisan. Yang kedua, kata nama khas. Kata nama khas ini untuk Hamzah 3/4 daripada garisan ada 2 saja, iaitu ang dan ong. Ang dan ong, nama orang Cina, Abdullah Ang, Abdullah Ong. Okey, Hamzah ditulis di awal perkataan hanya pada 2 nama ini saja, iaitu Ang dan Ong, nama orang Cina. Yang seperti Ustaz sebut tadi, contoh Abdullah Ang ataupun Abdullah Ong. Okey. Seterusnya, yang ketiga, kata dasar daripada suku kata gabungan ai, au, ui, ai, au dan ui. Contoh, paus. Paus ini suku kata gabungan daripada paus, P-A-U-S, paus, P-A-U-S, paus, paus, P-A-U-S, paus. Hamzah pun terletak 3/4 daripada garisan. Yang kedua, pipe, P-A-I-P, A-I, P-A-I-P, pipe. Hamzah pun terletak 3/4 daripada garisan. Air, air, sama juga. Laut, au, laut. Buih, buih, ui, duit, ui. Okey. Untuk kedudukan Hamzah 3/4 daripada garisan, kita ulang balik, ada tiga ciri dia. Yang pertama, perkataan berimbuhan Hamzah nun, Hamzah ya, an, in, bacaan, tajaan, perasaan, kejayaan, apa lagi, bukaan,
Macam-macam lah. Okey. Seterusnya yang kedua kata nama khas. Ang ada dua saja. Kata nama khas untuk hamzah 3/4 daripada garisan ada dua, iaitu ang dan ong. Lepas tu yang ketiga kata dasar daripada suku kata gabungan ai, ai, au, ui. Okey, tengok yang di bawah ni. Ejaan jawi bagi gabungan vokal ai pula. Ejaan jawi bagi gabungan vokal ai. Contoh ejaan Rumi ero angkasa. Ejaan jawi yang betul ero angkasa alif ya ro waw alif aero angkasa. Ejaan jawi yang salah aero angkasa. Makna di sini kalau ejaan jawi bagi gabungan vokal ai tidak perlu letak huruf hamzah. Contoh aerobatik, aerosfera, aerosol. Tidak perlu diletak huruf hamzah untuk ejaan jawi bagi gabungan vokal. Seterusnya yang keempat, hamzah setara dengan garisan. Hamzah setara dengan garisan. Okay, tengok sini. Hamzah setara dengan garisan. Dia sebaris dengan garisan, setara. Perkataan antara perkataannya Al-Quran. Tengok garis sama. Okay. Al-Quran. Sama garis. Nampak ni? Sama. Kedua, wudu. Sama. Yang ketiga, ulama. Pun hamzah tu sebaris. Ni, nampak ni? Sebaris dengan perkataan. Yang kedua, doa. Hamzah pun sebaris, setara dengan barisan. Kalau kita letak baris di sini, sama. Ihfa, insya, anbiya. Kalau kita lihat sini, semua ini adalah kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Al-Quran, wudu, ulama, doa, anbiya, insya, ihfa. Kata yang berasal daripada bahasa Arab. Maka hamzah itu setara dengan garisan. Yang terakhir, yang kelima, hamzah yang berumah. Hamzah pun ada rumah. Hamzah berumah. Contoh, tengok di sini perkataan malaikat. Mim lam alif hamzah ada rumah. Kaf ta marbutah. Israel ain zai ra alif hamzah. Tengok hamzah pun ada rumahnya. Masalah mim sin hamzah ada rumah juga. Tahniah hamzah pun ada rumah. Mikail hamzah pun ada rumahnya. Jibrail hamzah pun ada rumahnya. Keterangannya di sini, bentuk hamzah yang mempunyai rumah mengikut keadaan. Bentuk hamzah yang mempunyai rumah mengikut keadaan. Contohnya, rumah hamzah yang sebelumnya tidak bersambung. Apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya. Contoh, malaikat. Contoh, tengok. Bentuk hamzah yang mempunyai rumah jika sebelumnya tidak terdapat huruf yang tak boleh bersambung, maka bentuk dia macam ni. Ni bentuk dia. Okey. Yang kedua, apabila terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya, contoh masalah. Kalau ada huruf yang boleh bersambung sebelumnya, maka rumahnya pun bersambung. Contoh masalah. Ini huruf sebelumnya boleh bersambung. Ni boleh bersambung. Kalau tidak boleh bersambung, seperti ini macam ni bentuk rumah dia. Rumah dia tidak bersambung. Ini pun rumah tidak bersambung. Okey. Seterusnya, saiz huruf hamzah yang berada setara di atas garisan adalah lebih besar daripada saiz huruf hamzah pada kedudukan yang lain. Saiz huruf hamzah yang berada setara di atas garisan adalah lebih besar daripada saiz huruf hamzah pada kedudukan yang lain. Ni contoh dia. Tengok.
huruf hamzah yang setara dengan garisan hurufnya lebih besar daripada huruf hamzah pada kedudukan yang lain, pada kedudukan yang di atas alif, 3/4 alif, hamzah yang berumah. Okay. Yang seterusnya, sekiranya menerima imbuhan apitan, huruf hamzah ditulis 3/4. Contoh, didoakan. Sekiranya menerima imbuhan apitan, huruf hamzah ditulis 3/4. Contoh, didoakan, diharapkan, diharapkan, harapkan, tak ada. Ini contohnya, didoakan. Kata dasar doa diapit huruf di imbuhan awalan dal dan imbuhan kan. Jadi huruf alif yang terakhir daripada kata dasar tadi itu ditulis 3/4 daripada garisan huruf alif tadi. Jadi kita simpulkan bahawa kedudukan huruf hamzah dalam Jawi ini ada 5. Okey, yang pertama, hamzah di atas huruf alif. Okey. Bila hamzah di atas huruf alif, apabila hamzah kata dasar itu didahului dengan huruf alif dan didahului juga dengan imbuhan awalan dal, sin dan kaf. Kedua, hamzah di bawah huruf alif. Ada 3. Hamzah di bawah huruf alif ada 3. Yang pertama, kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan i tunggal. Yang ketiga, kata sapaan. Seterusnya, hamzah 3/4 daripada garisan. Ni, hamzah 3/4 daripada garisan ada 3 situasi. Yang pertama, perkataan berimbuhan an dan i. Contoh, bacaan, kejayaan, perasaan, tajaan. I, hargai, mewarnai, disukai, melalui. Yang kedua, kata nama khas. Ini senang ni, ada 2 je, ang atau ong. Kita tengok kat sini ang atau ong. Ang atau ong. Ni dia punya baca dia ang, ong, ang, ong. Seterusnya, kita ulang balik kata nama yang ketiga, kata dasar daripada suku kata gabungan ai, au, ui. Paus, pipe, air, laut, buih dan sebagainya. Okey, untuk ejaan Jawi bagi gabungan vokal ai tak perlu tambah hamzah. Contoh, aero angkasa, aerobatik, aerosfera, aerosol, aeroteknologi dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, hamzah setara dengan garisan. Okey, hamzah yang setara dengan garisan. Puan dia kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Contoh, Quran, wudu, ulama, doa, anbiya, insya, ikhfa hakiki, tajwid. Yang terakhir, hamzah berumah. Okey, untuk hamzah berumah ni ada 2. Rumah dia, bentuk rumah dia. Apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya, maka rumah dia bentuk begini. Apabila terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya, maka rumahnya begini. Jadi itu sahaja pembelajaran kita tentang kedudukan huruf hamzah pada hari ini. Jadi murid-murid bolehlah buka buku teks untuk ulang kaji. Buka buku teks, buka muka surat 58, kamu baca sehingga muka surat 63. Jadi itu sahaja. Moga-moga kita semua dapat memahami tentang ilmu Jawi ni, ilmu kedudukan huruf hamzah dan tulisan Jawi ni. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.